Geografi tingkatan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geografi tingkatan 3, bab 9 iaitu sumber semula jadi dunia. Setiap negara dunia ini mempunyai sumber semula jadinya tersendiri. Sumber semula jadi boleh dikategorikan kepada sumber yang boleh dibaharui dan sumber tidak boleh dibaharui. Yang ini pelajar-pelajar telah mempelajari pada bab yang lepas. Sumber semula jadi dunia, hal ini telah menyebabkan penggunaan bahan bakar seperti petroleum, arang batu dan gas asli telah meningkat. Permintaannya sangat tinggi di seluruh dunia. Namun bahan ini akan lama-kelamaan akan kehabisan. Maka negara-negara dunia ini mencari sumber alternatif untuk menggantikan sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti petroleum dan gas. Tenaga alternatif adalah tenaga yang mesra alam serta tidak akan kehabisan seperti sumber air, solar dan ombak. Inilah peta taburan sumber menjadi dunia, iaitu Amerika Syarikat dengan gas aslinya, Iceland dengan geoterma, Belanda dengan tenaga angin, Rusia dikenal dengan pengeluaran arang batu, Jepun tenaga suria, China tenaga angin, India tenaga biomass dan Arab Saudi dengan pengeluaran petroleumnya. Okey, petroleum. Negara-negara Teluk di Asia Barat mempunyai banyak kawasan-kawasan pelombongan petroleum. Kegiatan pelombongan menjadi sumber pendapatan yang penting untuk membangunkan negara mereka. Salah sebuah negara tersebut adalah negara Arab Saudi. Bolehkah pelajar-pelajar namakan negara-negara lain yang menjadi pengeluar petroleum? Ya, contohnya Amerika Syarikat, Arab Saudi, Rusia, Kanada, Iran, Iraq, China, Emirat Arab Bersatu, Brazil dan Kuwait. Itu adalah negara pengeluar petroleum utama dunia. Gas asli. Amerika Syarikat merupakan antara negara pengeluar dan pengguna utama gas asli dunia. Negara ini adalah negara awal di dunia yang melombong gas asli sekitar tahun 1940. Lain negara seperti Rusia, Iran, Qatar, Kanada, China. Arang batu. Rusia merupakan simpanan arang batu terbesar di dunia selepas negara Amerika Syarikat. Hampir 14% daripada keseluruhan tenaga dijanakan oleh arang batu. Negara ini juga adalah antara negara terbesar yang menggunakan sumber arang batu. Lain-lain negara pengeluar arang batu seperti China, iaitu di Shanxi dan Sichuan, India, Amerika Syarikat, Australia, Indonesia, Afrika Selatan, Jerman, Poland dan Kazakhstan. Tenaga geoterma. Geoterma ni adalah haba daripada bumi. Kedudukan Iceland yang berada di sempadan Flat telah menjadikan kawasan ini kaya dengan sumber geoterma, iaitu ada aktiviti gunung berapi. Haba dari bumi dijanakan untuk menghasilkan tenaga daripada uap-uap air yang panas. Seterusnya, Belanda terkenal dengan tenaga angin. Sejak zaman dahulu lagi, masyarakat negara ini telah menggunakan sumber angin untuk menghancurkan pijiran. Namun kini, kipas-kipas angin yang lebih moden digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Negara Perancis pula terkenal dengan tenaga ombaknya. Ini kerana lautannya mempunyai ombak yang besar dan kuat. Kekuatan ombak ini dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jepun dengan projek tenaga surianya. Jepun adalah sebuah negara pengeluar utama panel suria. Panel suria digunakan untuk memerangkap haba daripada sinar matahari. China merupakan sebuah negara yang luas dan punya berbagai sungai yang panjang dan berair deras. Ia membolehkan China membina empangan untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik. Inilah sumber tenaga air. Seterusnya, biomass di India. Masyarakat di sini memanfaatkan sumber biomass daripada tumbuhan dan haiwan. Mereka menggunakan kayu dan bahan buangan binatang untuk dijadikan bahan bakar. Seterusnya, krisis sumber semula jadi dunia. Sebagaimana kita maklum, dalam pengurusan ekonomi, pengurusan sumber akan terdapat beberapa
krisis dalam pengurusannya. Pertama, kesan pada ekonomi. Harga sumber menjadi tidak menentu kerana pengaruh harga yang tidak menentu. Kenaikan dan penurunan harga memberi kesan kepada ekonomi negara-negara di dunia. Politik pula memberikan peranan. Kawasan yang mempunyai sumber nilai tinggi sentiasa menjadi perebutan berbagai pihak. Ada yang melibatkan peperangan, contoh di Timur Tengah. Kejadian ini membawa kerosakan dan kemusnahan seperti negara Iraq. Masyarakat. Kesan sumber kepada masyarakat. Kekurangan sumber di setengah kawasan menyebabkan mereka hidup secara nomad. Lebih nak randah. Masyarakat di negara miskin seperti Afrika terpaksa berjalan berbatu-batu untuk mendapatkan sumber air. Alam sekitar. Penerokaan sumber yang tidak terkawal menyebabkan pencemaran air, tanah dan udara. Masalah alam sekitar yang lain juga turut berlaku seperti hakisan, kefokusan flora, fauna serta kemusnahan kawasan hutan. Contohnya, tumpahan minyak Teluk Mexico tahun 2010 telah memberi kesan kepada alam sekitar. Tumpahan minyak ini dianggap tumpahan luar pantai terbesar dalam sejarah Amerika Syarikat, antara tumpahan minyak terbesar di dunia. Sekarang tengok pula kerjasama ekonomi antarabangsa. Hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi antara negara amat penting kepada pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kerjasama ini penting untuk meluaskan pasaran, mengalahkan pelaburan asing, pemindahan teknologi. Malaysia telah menjalinkan kerjasama ekonomi dan hubungan perdagangan dengan kebanyakan negara di dunia. Kerjasama antarabangsa. Kerjasama ekonomi meliputi hubungan dua hala, kerjasama pelbagai hala, kerjasama serantau, kerjasama kumpulan negara, kerjasama sedunia dan kerjasama segitiga pertubuhan. Okey, berikutlah badan-badan dan pertubuhan kerjasama ekonomi antarabangsa. ASEAN. ASEAN adalah singkatan kepada pertubuhan negara Asia Tenggara, ditubuhkan 1967. Pada masa ini dianggota oleh 10 buah negara. Tujuannya ialah untuk mengalahkan kerjasama dalam berbagai bidang seperti pelancongan, pendidikan dan lain-lain. IMSGT, segitiga pertubuhan Indonesia, Malaysia, Thailand. Pelajar-pelajar boleh merujuk pada laman website lah, logo IMTGT. Pertubuhan ini telah ditubuhkan tahun 1992, meliputi kawasan pertubuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura. Menggalakkan pelbagai aktiviti ekonomi di kalangan ahli. Yang ini IMSGT, pertubuhan meliputi kawasan Indonesia, Malaysia dan Singapura. Ini pula ialah carta bagaimana ekspor dagangan Malaysia ke negara ASEAN. Ekspor ni mana kita menjual barang ke negara lain. Yang Singapura paling besar, ekspor kita 47.9%, diikuti oleh Indonesia, Vietnam, Filipina dan lain-lain negara. Okey, IMTGT, segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand. Pertumbuhan ini telah ditubuhkan pada tahun 1994, meliputi kawasan pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand, difokuskan kepada pertanian, produk halal dan perkhidmatan. Kesatuan Eropah. Pertumbuhan Kesatuan Eropah diikuti oleh 28 buah negara yang terletak di benua Eropah dan ditubuhkan pada tahun 1957. Pertumbuhan ini antara pertumbuhan serantau yang terbesar dan berpengaruh di dunia. APEC ialah singkatan kepada Pertubuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik. Ia mula ditubuhkan pada 1989, melibatkan negara-negara yang terletak di Asia Pasifik. Pertubuhan ini menggalakkan perdagangan bebas di kalangan anggotanya. WTO atau Pertubuhan Perdagangan Dunia adalah kerjasama sedunia ditubuhkan pada 1995 yang melibatkan 164 buah negara berfungsi secara global untuk membantu ahli menyelesaikan pertikaian dan perdagangan antara anggotanya. Contoh kerjasama antara Malaysia dengan negara lain berkaitan sumber jadi. Malaysia menjalankan pelbagai kerjasama ekonomi dalam urusan mengeksport dan mengimport sumber jadi daripada negara lain. Sebagai contoh, tahun 2016, hasil petroleum dari Malaysia telah dieksport ke Australia, India, Thailand dan Singapura. Namun Malaysia juga mengimport petroleum mentah dari negara Arab Saudi, Rusia, Emirat Arab Bersatu, Qatar. Hasil hutan negara kita kebanyakannya dieksport ke India,
dan Indonesia, manakala Malaysia mengimport arang batu daripada Indonesia dan Rusia. Mengapakah Malaysia mengeksport petroleum mentah ke negara lain? Mengapakah pula Malaysia mengimport petroleum mentah daripada negara Asia Barat sedangkan Malaysia mempunyai sumber petroleumnya sendiri? Mengapakah Malaysia mengimport arang batu daripada negara Indonesia sedangkan Rusia merupakan pengeluar terbesar di dunia? Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Pertamanya, pemindahan teknologi, hubungan perdagangan, pasaran modal, pasaran, buruh dan bahan mentah. Pemindahan teknologi, terdapat beberapa cara pemindahan teknologi yang berlaku seperti pembelian secara barangan modal, pembelian ekuiti. Pemindahan teknologi juga berlaku melalui kepakaran buruh asing. Kemasukan buruh asing. Proses kemasukan buruh asing antara negara yang memiliki kerjasama ekonomi memudahkan tenaga buruh profesional seperti doktor dan jurutera biasanya berasal daripada negara maju. Hubungan perdagangan. Kerjasama yang erat membolehkan perjanjian ekonomi yang erat dapat diwujudkan. Melalui perjanjian seperti ini, beberapa keistimewaan seperti pengecualian cukai dan pengurangan tarikh kota dapat dilakukan. Kementerian Perdagangan dan Perdagangan Luar Negara (MITI) bertanggungjawab menguruskan aktiviti ini. Pasaran. Melalui perjanjian antarabangsa juga, Malaysia berpeluang meluaskan pasaran dagangan barangan dan produk keluaran negara. Perjanjian seperti ini membolehkan barang ini dieksport masuk ke negara yang bekerjasama dengan Malaysia. Ini akan mengalahkan pengeluaran produk negara kita. Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Dari segi pelaburan, Malaysia melalui kerjasama ekonomi Malaysia berpeluang menarik pelabur asing daripada syarikat-syarikat luar negara untuk melabur di negara ini. Bahan mentah. Setiap negara yang mempunyai bekalan bahan mentah yang berbeza-beza. Melalui kerjasama ekonomi, Malaysia berpeluang memperolehi bahan mentah dari negara lain untuk jadikan bahan mentah industri. Contohnya negara kita mengimport arang batu daripada Indonesia sebagai sumber tenaga. Itulah tadi bab 7. Kita sebagai kesimpulannya, antara sumber yang terjadi dalam dunia ialah sumber boleh baharui, sumber tidak boleh baharui. Krisis sumber menjadi wujud kerana pengeluaran sumber menjadi adalah kurang atau tidak mencukupi dan tidak dapat menampung permintaan terhadapnya. Kerjasama ekonomi antarabangsa yang berkaitan dengan sumber-sumber terjadi seperti FX, OPEC, ASEAN, TPPA itu Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik, IMGGT, Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand, Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura, IMSGT, Kesatuan Eropah, EU, Pertubuhan Perdagangan Dunia, WTO. Akhir sekali, tajuk ini membicarakan tentang kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa, iaitu hubungan perdagangan, pemindahan teknologi, bekalan tenaga buruh, penyelidikan dan pembangunan, perkongsian modal, import dan ekspor, perkembangan wilayah. Sekian, terima kasih.